Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan keluarga Bro Nasir, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita kepada Allah SWT kerana pada pagi ini kita masih lagi diizinkan Allah untuk berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang baik. Mudah-mudahan kita berjaya menjadi hamba-hamba Allah yang sebenarnya dan dapat pengiktirafan darinya. Bila Allah iktiraf kita sebagai hamba-hamba, itu tanda Allah nak bagi syurga. Kerana dalam hadis kursi apa kata Allah? A'dadtu li ibadi. Aku sediakan untuk hamba-hambaku. Kita ni lah. Fiha, dalamnya, dalam syurga tu, ma la ainur ra'at, sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata. Mata tak pernah tengok cantiknya syurga ya, ke dunia. Wala uzunun sami'at, dan tak pernah didengar oleh telinga. Telinga tak pernah dengar merdunya, sedapnya, lazatnya. Tak pernah telinga dengar. Sehingga daun kayu yang bergeseran ditiup angin tu mengeluarkan bunyi lebih merdu daripada tiupan saksofon Hamzah Abdul Mat. Bila pula Hamzah Abdul Mat niup saksofonnya? Siapa? Kasim Selamat. Lebih merdu daripada gesikkan biola baru Hamzah Abdul Mat. Lebih merdu daripada petikan gitar siapa? Man Kidal. Tak kenal ke mana? Ya Allah ya. Itu dah. Padahal daun kayu tu bergeseran. Lebih merdu daripada apa namanya? Tiupan serunai. Siapa? M. Osman. Bukan M. Osman, siapa? Rahim Osman. Ya. Dan makanya. Ingat saya ni komen penuh ke? Tak kenal ke hati-hati. Lebih merdu daripada nyanyian siapa? Siti Nurhaliza. Semua orang tahu ya. Lebih merdu daripada nyanyian apa? Lata Mangkesa. Tak kenal? Itu dan juga lah.
wala khatara ala qalbi bashar, dan sesuatu yang tak pernah terlintas di hati kita dalam syurga tu. Nak bayang pun tak boleh. Tak usah nak cerita, nak bayang pun tak terlintas di hati kita. Itu dalam syurga. Siapa tak ada angkat tangan, kena tengok mana orang tak ada ni. Nak gambar, mana dia orang tak ada ni. Nak masuk dalam TikTok. Orang ini tak nak syurga. Namanya Halimah. Ada Halimah? Mana tahu nama dia kan? Orang ini tak nak syurga. Namanya Era Fazera. Ada? Tak ada juga. Kita semua nak syurga. Itulah cita-cita kita. Nah, kerana dalam syurga tu ada berapa nikmatnya? 99% lagi nikmat yang dalam syurga tu. Nah, nikmat Allah semua ada 100%. 99% Allah sediakan di syurga. Tinggal berapa lagi? 1% di mana? Di dunia ni yang kita berebut-rebut ni 1% saja. Bergaduh tahan tu, bertarik rambut tahan, bermasa-masa muka tahan, bertukar tikam tahan, berbunuh-bunuh tahan, berperang-perang tahan. Nak merebut hanya 1% dunia saja. Jangan sekarang ni Yahudi berperang dengan orang Islam. Berbunuh-bunuh tu nak merebut tanah yang besar kintal untuk sampai. Yang dia rebut tanah di Israel besar kintal nak tak sampai. Sikit benar. Itu yang dalam dunia hanya ada 1%. Yang itu pun tak terbilang di kita. Walaupun 1% tak terbilang. Mana tahu? Allah dah khabar. Apa kata Allah? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kamu nak hitung nikmat Allah, saya tiada terkira oleh kamu. Tak terbilang. Banyaknya. Nikmat dalam diri, nikmat luar diri, nikmat dalam bilik dah, nikmat di luar sana lagi banyak, ya, dan sebagainya. Alright, untuk pagi ni kita sambung lagi pembacaan kita. Tangan jahatnya zina, yang tu. 274. Tajuknya apa? Betul lah, 274 betul lah. Saya pun buka 274 ni. Tajuknya kelebihan jahatnya zina. Dan seksanya. Itu tajuk usulnya ya. Sangat jahat berzina dan seksanya amat dahsyat. Tak lalu kita nanggung. Jangan zina. Bukan jangan zina aja, jangan hampir dengan zina pun tak boleh. Itu Allah khabar ni. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Ada berapa nama ayat ni? Surah Al-Isra. Wala taqrabuz zina, jangan kamu hampir dengan zina. Dekat pun tak boleh. Belum zina lagi, dekat pun tak boleh. Mana hampir dengan zina? Bergaul bebas antara lelaki dan perempuan. Tidak menutup aurat sama ada lelaki atau perempuan. Lagi apa? Hiburan-hiburan yang liar yang boleh membawa kepada zina. Jangan dekat anda boleh tu. Ya? Bermesra-mesraan antara lelaki dan perempuan dalam tempat yang sunyi. Itu pun tak boleh. Apa zina lagi lah. Ya? Kerana zina itu sangat jahat. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyah. Ianya adalah sangat perbuatan yang sangat keji. Tak ada siapa yang suka. Allah tak suka, Nabi tak suka, sahabat tak suka, malaikat tak suka. Innahu kana fahisyah wa sa'a sabila, dan satu jalan yang sangat jahat. So, jangan buat zina ya. Jadi pendahuluan dah kita baca sikit loh. Untuk pagi ni sambung lagi. Pada apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zinal ainainin nazar. Zinal ainainin nazar. Bermula zina dua mata itu menilik kepada barang yang tiada halal, menghelakan kepada zina faraj. Mula tengok dulu. Bila tengok tertarik. Lelaki dengan perempuan, perempuan tengok lelaki. Yang selalunya lelaki tengok perempuan lah. Bila tengok
tertarik. Bila tertarik macam-macam ada rancangannya. Mari kita makan minum bersama umpamanya. Mari kita ada date. Tahu date? Bukan bulan. Ada perjumpaan. Minum pagi ke, minum petang ke, minum malam ke, makan malam ke. Itu membawa kepada zina. Makin lama makin dekat, makin lama makin dekat, makin lama makin rapat, makin lama makin mesra, makin lama makin mesra. Sudahnya, kalau ada dua orang antara lelaki dan perempuan tu di tempat yang sunyi, maka ada yang ketiga. Yang ketiga siapa? Setan. Itu kira. Mula-mula tengok tu. Bila nampak, baru datang cinta. Dari mana datangnya cinta? Dari mata jatuh ke hati. Anda ada usaha ni. Jangan saja nak tengok. Tapi kalau tertengok, apa? Tertengok apa? Itu rezeki. Tahu rezeki? Allah bagi peluang. Yang salahnya apa? Saja tengok. Tengok macam ni. Tu nampak. Oh, itu rezeki tu. Tapi tengok sini. Ekor. Itu yang salah tu. Itu yang berdosa tu ya. Padahal bukan zina lagi, baru nengok ya. Berdosa hukumnya. Bermula zina dua mata itu menilik kepada barang yang tiada halal. Melihatnya tiada halal menghelakan kepada zina faraj. Dia membawa kepada zina faraj, zina kemaluan ya. Mula-mula mata dulu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an nazaru ila nisa'i illa janbiyati min kabair. Bukan kabair ya. Bermula menilik kepada perempuan yang yang ajnabiyah seperti apa? Yang boleh kahwin dengan dia. Ajnabi. Yang boleh kahwin dengan dia. Jangan saja tengok-tengok. Tapi kalau ada tempat-tempatnya boleh tengok. Ada tempat yang boleh tengok. Macam saya kejap ni depan saya ni. Kebanyakan wanita seorang je lakinya. Lain pun perempuan mereka. Kalau tak tengok macam mana? Gimana? Tekan tutup. Jadi itu ketika itu harus. Hukumnya harus. Bukan wajib pun, bukan sunat pun. Hukumnya harus. Apa kata harus? Dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Kedudukannya tepuk dada, tanya selera. Nak buat pun sila, tak nak buat pun sila. Nak tengok benda apa, tak tengok benda apa. Itu harus. Sama sini aja. Jangan pergi kedai. Macam contoh saya ngajar tajwid. Bukan saya nak ngambil alih apa Ustaz Razi ni ya. Saya ngajar tajwid umpamanya. Apa hukumnya? Ismam. Ngajar ismam. Apa ismam? Moncongkan bibir. Tengok saya ni. Tengok bibir saya. Tak apa. Tak ada berdosa ya. Macam mana dengan moncongnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nampak ke tak? Artinya apa? Saja moncongkan bibir tu. Saya mengajar. Itu suruh perempuan baca. Baca seorang dia. Dia baca seorang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tengah ini tak apa. Harus. Tapi kalau jumpa perempuan di kedai, saya jumpa perempuan di kedai, cik tunjuk pada saya macam mana ismam. Dia pun buat di kedai. Apa hukumnya? Berdosa, haram ya. Tadi harus, yang ini boleh jadi haram ya. Faham ke cakap saya ni? Ada masa yang harus, ada masa yang haram. Itu dia, jangan saja-saja nak tengok. Ya. Itu ismam. Jual beli. Ya, kita jual beli. Tengok penjual tu, wanita. Takkan macam igules sekilo, ada untuk kan? Kena tengoklah dia.
Begitu juga apa? Bayar duitnya, kan pejam dia bayar duit. Hukumnya harus, ya boleh. Masa itu. Baik, ya. Melihat itu dan sesuatu yang ajnabi itu adalah haram, tak boleh. Jangan saja nak tengok, tak boleh. Bermula menilik kepada perempuan yang ajnabiyah, yakni yang halal berkahwin dengan dia, dengan berkahwin dengan dia, itu daripada dosa besar. Kabair itu dosa besar tu kan. Saja nak tengok dosa besar. Kalau tertengok, jadi saya kata tertengok apa? Itu rezeki. Tertengok rezeki. Yang salahnya saja tengok. Dosa besar. Ya, maka hadis ini ditanggungkan dia atas apa? Atas bersangatan tegahnya. Dia tegah betul-betul. Bersangatan tegahnya, bukan tegah acah-acah aja. Tegah betul-betul. Bersangatan tegahnya kerana perkara yang mendahului bagi zina. Mendahului bagi zina itu tiada daripada dosa besar. Kalau mendahului tak ada dosa besar. Ya. Saja aja kecil-kecil mata dulu aja senyum-senyum sekarang pegang tangan itu belum dosa besar lagi. Bukan dosa besar ya. Bila zina tu dosa besar tu. Tiada daripada dosa besar seperti yang tersebut di dalam Zawajir. Zawajir itu nama kitab. Karangan siapa? Ibnu Hajar. Karangan Ibnu Hajar. Itu nama kitabnya Zawajir. Dan sabdanya alaihi salam, zinal rajulaini. Apa tu? Masyu, ya, masyu. Zinar rajulainil masyu. Wa zinal yadainil batsyu. Wa zinal ainil nazaru. Ada 3 jenis zina. Bermula zina 2 kaki itu berjalan. Kaki itu berjalan ke tempat yang haram tu. Itu zina tu. Berzina 2 kaki itu berjalan, yakni kepada maksiat. Zina rajulaini. Zina rajulaini. 2 kaki itu rajulaini, ya. Wa zina yadaini, zina tangan tu. Ya apa? Dan zina 2 tangan itu menampar orang. Zina tu. Sama dia nampak lelaki tu, nampak perempuan, menampar, ya. Zina tu. Saja-saja nampak. Dan zina 2 mata tu menilik, nengok. Nazaru tu nengok betul-betul. Itu zina tu. Tapi dosa kecil ke dosa besar? Dosa kecil, ya, bukan dosa besar, ya. Tapi masuk dalam bahagian zina tu. Yang ini kepada yang haram, saja nengok. Itu zina, dapat dosa zina. Jadi yang mata tu Allah jadikan apa? Untuk kita melihat benda yang Allah suka saja. Apa guna mata? Tengok Quran, tengok hadis, tengok ilmu yang memberi manfaat. Ya, tengok jalan kepada perusahaan, tengok jalan ke dapur. Ngapa dia jalan ke dapur nak tengok? Kan dia nak masak. Tengok jalan ke masjid, tengok jalan ke surau, tengok jalan ke Darul Taklim. Itu guna mata, ya. Betul tak? Tengok suami, tengok anak-anak. Itu guna mata tu. Ya. Ini dah. Tengok apa? Tengok kotak bingong. Di rumah ada dah kotak bingong. Tengok itu aja. Tu beliau macam mata tu. Kita Love in Paris. Lagi apa? Bobby. Lagi Sanggam. Betul tak? Koce hotahi. Lagi apa? Tak kalau tak tahu saja ada mana tak nak apa? Apa lagi? Saja nengok itu aja. Ya. Somebody like it hot. Cerita tu. Saya yang dulu saya hafal lah. Yang baru-baru ni saya tak tahu. Ya.
Ya. Jadi itu mata itu jangan guna apa itu. Jangan tengok cerita-cerita yang boleh membawa kepada melalaikan daripada mengingati Allah. Itu mata. Kena jaga baik mata tu ya. Baik. Kemudian disabda Nabi lagi dan sabda Nabi dan sabdanya alaihissalam. Ya. Zaniyatu wahidatun tahbitun amali sab'ina sana. Ya, artinya zina satu kali itu menghapuskan pahala amal 70 tahun. Sekali aja zina. Banyak kali lagi lah. Kalau sekali aja habis pahala ibadahnya selama 70 tahun. Siapa ada ibadah 70 tahun angkat tangan? Umur pun tak ada 70 tahun. Depan saya ni mana ada yang umur 70 tahun angkat tangan? Ada? Ada? Di ibadah tu 70 tahun habis hapus. Mayangnya terhapus, puasanya terhapus, baca Qurannya terhapus, selawatnya terhapus, zikirnya terhapus 70 tahun punya tu. Pokok sekali zina. Sebab itu dia dosa besar sangat ya. Jangan berjinak-jinak dengan zina, jangan. Zaniyatun wahidatun tahbitu amala sab'ina sana. Menghapuskan amalan selama 70 tahun. Dan lafaz zaniyah tu zaniyah. Itu katanya ahli zina. Dibaca dengan fathah. Fathah apa? Pakai hatta. Fathah ya. Baris zat ataupun apa? Dan sukun nun. Nun tu dimatikan. Zaniyatun. Bukan zaniyatun, zaniyatun. Zaniyatun. Za tu pakai hatta. Bulat ada atas nun tadi bulat tak? Itu dia matikan nun ya. Dia sukunkan, sukun tu dia mati. Zaniyatun wahidatun. Sekali zina saja. Dengan baris atas, baris zat dan sukun. Nun tu sukun. Habis. Itu hadis yang melarang kita berzina. Kemudian ada hikayat, ada cerita. Tengok cerita pula ya. Cerita orang zina macam mana? Dan riwayat Ibnu Hibban. Perawi hadis yang terkenal namanya Ibnu Hibban ya. Ibnu Hibban pada sahihnya, sahih apa? Hadis yang sahih, hadis yang betul-betul sahih, yang betul-betul hadis, bukan reka-reka, bukan kutip-kutip, itu hadis sahih. Bahawasanya Nabi SAW sabdanya telah berbuat ibadah oleh satu abid. Apa arti abid? Ahli ibadah, itu namanya abid. Kalau lelaki, kalau perempuan abidah. Kalau kami abidin. Kalau semua ahli ibadah belaka ni, ramai-ramai ni semua ahli ibadah belaka dipanggil abidin. Tapi orang Melayu ramai pun abidin. Seorang mungkin panggil abidin. Ada tak orang Melayu nama Zainul Abidin? Padahal seorang tu. Abidin tu ramai. Jadi orang Melayu ni banyak noko-noko. Ulama ramai ke seorang? Ulama ramai ke seorang? Ramai. Tapi orang Melayu seorang panggil ulama juga. Ya tak? Ustaz Huri Alia tu ulama. Padahal dia seorang je. Dia tu panggil apa? Alim. Kalau seorang, alim. Kalau perempuan, alimah. Kalau kami baru, ulama. 3 orang dah lebih, itu namanya ulama. Tengok orang Melayu itu lah. Lagi satu apa? Orang Melayu ni suka mengubahnya. Ada orang Melayu nama Arifin. Arifin. Ada seorang nama Arifin. Padahal Arifin tu patutnya kami. Bukan seorang tu. Kalau seorang panggil Arif. Kalau kami orang Arifin. Tapi orang Melayu seorang pun Arifin dia. Ada kawan saya seorang nama Arifin. Haji Arifin. Ada lagi sekarang ni. Jangan. Jadi kalau mau bukan nama anak tu biar bubuhnya betul-betul ya. Jangan saja nak seronok aja. Ini begitu juga. Daripada Ibnu Hibban pada sahihnya bahwasanya Nabi SAW sabdanya telah berbuat ibadah oleh satu abid daripada Bani Israel. Bani Israel apa?
Orang yang di Palestin itu dipanggil Bani Israel. Itu nama kaum, nama apa? Nama bangsa. Bani Israel, keturunan orang Israel. Orang Palestin itu Bani Israel lah. Ada yang Islam, ada yang Nasrani, ada yang Yahudi, semua Bani Israel belakang ya. Ya. Jadi dia Abid itu beribadat berapa? 60 tahun lamanya. Telah berbuat ibadat oleh satu abid daripada Bani Israel 60 tahun ibadat. Maka hujan akan bumi. Dah hujan bumi tu hijau lah dah. Maka hujan akan bumi, maka hijau tumbuh-tumbuhannya. Kenapa hijau tumbuh-tumbuhannya? Banyaklah pokok boleh hidup. Bumi tu bila turun hujan, suburlah bumi tu. Lembutlah dia. Boleh menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Begitulah. Ya. Hijau tumbuh-tumbuhannya. Maka melihat abid itu daripada tempat ibadatnya, dia tengok tempat dia beribadat tu, tengoknya tumbuh-tumbuhan tu hijau aja. Maka berkata ia, jikalau aku turun, maka aku menyebut akan Allah. Maka menambah aku akan kebajikanku. Kalau aku turun sebut nama Allah, bertambahlah pahala aku katanya. Banyak kebajikan aku. Maka turun ia. Dan sertanya satu keping sudu. Satu keping atau 2 keping roti. Dia bawa sekeping atau 2 keping roti. Bukan sudu, roti. Ya. Maka bertemu ia dengan seorang perempuan. Dia jumpa dengan seorang perempuan. Maka tiada berkata ia akan perempuan itu. Tak tegurnya pun. Maka berkata perempuan itu akan dia. Berkata perempuan itu akan dia. Betul kan? Hingga menjima ia akan dia. Dengan seorang perempuan. Maka tiada berkata ia akan perempuan itu. Maka berkata perempuan itu akan dia. Perempuan itu negur dia. Negur. Bermesra-mesra. Sudahnya jima. Jima dengan perempuan itu. Berlaku persetubuhan antara dia dengan perempuan itu. Ya. Berkata perempuan itu akan dia. Hingga menjima ia akan dia. Kemudian datang pitam atasnya. Lepas jima, pensan. Agak seronok penuh agaknya. Pensan agaknya. Ataupun udah tua. Udah umur 82 jima. Kenal apa umur 82? 5 terus pensan. Bukan dia. Mudah-mudahan dia tak ada melakukan itu ya. Dia jima tu bukan dengan isteri. Kalau dengan isteri panggil jima. Tak betul jima ni. Dia ngapa tu? Berzina dengan dia. Bukan jima je. Tapi dia nak ngabarkan persetubuhan tu lah ya. Sebenarnya jima tu tak sesuai tu. Maka pitam atasnya. Maka turun ia ke sungai. Pergi ke sungai. Nak mandi hadas. Maka datang orang meminta. Maka mengisyaratkan ia kepadanya bahawa mengambil ia akan 2 keping roti itu. Dia ambil 2 keping roti tu. Kemudian mati dia. Lepas tu mati lelaki tu. Ya. Maka ditimbang. Ditimbang akan ibadatnya 60 tahun. Sebelum ini 60 tahun beribadat. Kerjanya bersemayang, zikir, baca Quran, wirid aja kerjanya. 60 tahun lamanya. 60 tahun punya ibadat. Bersuara sikit banyak ke sikit pahalanya? Banyaklah 60 tahun ya. Ditimbang 60 tahun tu tadi. Dengan sekali zina. Maka ditimbang ibadatnya 60 tahun itu dengan sekali zina. Maka beratlah zina tu. Zina tu sekali aja. Ya. Berat zina tu lagi. Bila berat dosa daripada pahala macam? Bermakkan hawiyah. Dia bermakkan hawiyah. Tak pernah dengar kayak ni. Wa amma man khaffat mawazinu. Lagi? Fa ummuhu hawiyah. Dia bermakkan hawiyah. Itu kalau dia berat pahala daripada dosa. Maka ditimbang dia. Maka berat lagi dosa zina tadi. Maka berat zina. Kemudian dihantarkan pahala sedekah itu 2 keping roti itu serta kebaikannya
maka diampunkan baginya. Dosa zina tu patutnya ke mana baginya? Neraka lah. Neraka lah. Tapi kerana dia bagi orang yang minta tadi 2 keping roti tadi, tak jadi masuk neraka, masuk syurga. Ini dia nasib baik ni orang ni. Bukan suruh zina ni ya. Kalau begitu senang zina, aku serkah lebih tu roti, jangan. Ini menandakan orang tu bertuah lah dia ya. Dapat pahala bersedekahkan 2 keping roti tadi. Tak jadi masuk neraka. Itu saja cerita ni. Bukan nak mengelakkan kita melakukan zina tak ya. Dan sabdanya alaihissalam, ma min zambin ba'da syirki a'zamu indallahi min nutfatin wada'aha rajulun fi rahimi la yakhilulah. Tiada daripada dosa kemudian daripada syirik. Nombor satu besar dosa syirik lah ya. Tiada daripada dosa kemudian daripada syirik yang terlebih besar daripada Allah kepada Allah pada Allah daripada nutfah tu air mani. Nutfah yang dihantarkan dia oleh lelaki pada rahim yang tiada halal baginya. Berarti zina lah tu. Dia zina sampai keluar air mani dalam rahim perempuan tu. Itulah dosa yang paling besar. Tapi lagi besar itu apa? Syirik. Nombor 2, zina. Faham kan ni cerita ni? Bahawa dosa yang besar selepas syirik ialah zina. Nombor 1 syirik lah. Syirik ini memang besar lah dosanya. Dosa syirik tu apa? Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida, kata Allah. Barang siapa mensyirikkan Allah, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Nombor 1 syirik. Itu dosa-dosa besar. Nombor 2 zina. Jangan ya. Nombor 2 itu pun teruk ke senang. Teruk juga zina ni. Jangan berani-berani ya. Kata Nabi tu. Dan sabdanya lagi, inna li ahlin nar sayhatun min laqani rihi farajiz zani. Artinya di bahawasanya bagi ahli neraka itu suara yang keras, jerit dalam neraka tu, suara yang keras. Daripada busuk bau faraj orang yang berzina. Orang yang berzina tu farajnya busuk penuh baunya. Bangor tu bangor. Bukan bangau tu. Bangor tu dia terlalu busuk. Cakap Melayu pun ada superlatif tu. Ada orang putih pun ada big, bigger, bigger. Ya ke tak? Small, smaller, smaller. Ya tak? Tall, taller, taller. Betul? Melayu pun ada. Busuk, hapak, bangor. Bangor. B-A-N-G-O. Bangor. Ini cikgu bahasa Malaysia tu tau. Bukan bongor, bangor. Busuk. Atas dari busuk apa? Hapak. Atas dari hapak? Bangor. Jadi orang berzina tu bangor bau apa? Farasnya. Kemaluan tu. Terlalu busuk. Jadi jangan berzina ya. Nabi ngapa ni? Nabi itu siapa? Shadiqul masduq, yang benar lagi dibenarkan. Tak pernah dia tu berdosa. Dia mesti berlaku. Apa saja yang dikatakan itu mesti benar berlaku. Sebab kalau ada hadis Nabi itu mesti benar. Ya, orang barat sentiasa mencari-cari kalau ada apa kesalahan daripada sabda Nabi itu. 100,000 hadis Nabi itu. Ya. Lagi dicari, lagi dapat benar. Lagi dicari, lagi terbukti kebenarannya. Lagi dicari, lagi nyata kebenarannya. Itu ramai cendekiawan masuk Islam. Kerana bila dikaji, lagi dapat kebenaran. Lagi betul. Tak ada langsung apa kesalahannya yang didapat kepada sabda Nabi SAW. Ya? Itu dah. Apa saja. Tak ada apa yang salah.
Kemudian apa sabda Nabi lagi? Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna zinatu ta'ilu wujuhuhumun nar. Artinya apa? Bahawasanya segala orang yang berzina itu bernyala muka mereka itu. Menyala itu ada apa? Kena bakar lah tu, nyala-nyala muka tu orang zina tu. Menyala-nyala mukanya. Udahlah bangun baunya. Menyala-nyala pula tu. Tu kalau orang zina tu. Menyala-nyala anunya. Mukanya. Ya, kata apa? Wujud apa? Tasta'ilu wujuhuhumun nar. Wujuhumun naro. Bahwasanya segala orang yang berzina itu menyala-nyala muka mereka itu api. Ada api pada muka dia. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghina wa zina. Ghina tu orang kaya. Wa zina la yaktami'an. Artinya bermula orang kaya yang berzina tiada berhimpun padanya. Tak ada berhimpun tu, tidak ada apa tak ada apa fazilatnya. Dia kaya, gunakan kekayaan untuk berzina. Kalau berzina memerlukan duit tak? Kalau pergi melanggan pelacur umpamanya, nak duit tak? Kalau dia kaya, ada berzina, tak ada apa faedahnya, tak ada apa keuntungan bagi dia. Itu dah. Inna zinatu tasta'ilu wujuhuhumun nar. Wujuhun naro. Dan sabda Nabi apa? Al-ghani, al-ghina. Al-ghani itu al-ghani wa zina la yahtami'an. Tidak ada siapa yang bantu dia, tak ada siapa yang boleh nolong dia. Keduanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tarku zina yurisul ghina. Meninggalkan berzina itu mempusakai kaya. Nakkan kaya, jangan berzina. Kerana datang rezeki. Mudah aja rezeki kalau dia tak berzina. Kalau teringinkan perempuan, kalau perempuan teringin kahwin dan lelaki, kahwin. Bukan tak boleh hubungan lelaki dan perempuan, boleh tak? Boleh, tapi melalui institusi perkahwinan. Jangan berzina. Tak boleh. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zana zaniya bihi walau bi khitani dari. Artinya apa? Barang siapa berzina nescaya apa itu? Dihina. Barang siapa berzina nescaya dizina dengan dia. Dan jikalau sebagai jikalau dengan pagar apa? Pagar kampungnya. Sekalipun dia, kalau dia berzina, dia akan dizinai. Artinya kalau dia melakukan benda ini, dia akan dihina lah. Dihina. Kalau kita berzina dengan perempuan, anak kita besok dizinai oleh orang lain. Dia bukan boleh lah gitu je, kerana Allah selalu balas tu. Zina balas zina. Jangan. Bukan dia lepas gitu je dah. Dan ini syarat yang tanda, syarat kepada bahawasanya seksa orang berzina itu tak dapat tiada disegerakan pada dunia, di dunia pun dibalas balik. Aku benda yang hina, Allah hina dalam dunia. Dan iaitu bahawa jatuh zina pada setengah ahli kampungnya. Kalau dia melakukan zina, akan melakukan selera dia kena, anak-anak dia kena dan sebagainya, akan dizinai lepas itu. Kemudian hikayat cerita pula. Hikayat seorang raja dengan putrinya. Raja nak kahwin dengan putri sendiri. Dan
dihikayatkan bahawasanya dia kata orang bagi setengah daripada raja-raja, bahawasanya barang siapa berzina atau memperbuat akan suatu daripada yang mendahului atas zina, bagi zina. Macam apa? Sebelum zina tu ada tak pegang-pegang, cium-cium, sebelum zina tu berlaku benda tu. Minta maaf lah, saya dah tu saya peduli, saya cerita aja. Bagi faham betul-betul. Itu kan benda mukaddimah zina. Mendahului bagi zina ya. Dibalaskan seumpamanya dengan anak cucunya. So, saya dah kata tadi. Kita rajin zina, anak cucu kita pun akan dizinai. Tak ada lepas. Allah balas. Tit for tat. Tahu tit for tat? Bukan TikTok. Tit for tat. Kamu buat ini, aku balas yang ini. Itu namanya tit for tat. Cakap putih tu. Ini cikgu bahasa Inggeris tu. Allah kata tit for tat. You do this, I'll do that for you. Namanya tit for tat. Akan balas. Kamu zina, anak kamu akan dizinai. Anak cucu ke? Maka hendak mencuba raja itu akan demikian pada anak perempuannya. Dia nak berzina dengan anak perempuannya. Dan adalah apa? Adalah anaknya itu sangat elok rupanya, cantik pula tu. Elok rupanya. Maka ia ditinggalkan anaknya serta seorang perempuan yang fakirah. Artinya perempuan fakirah tu perempuan yang tak ada, fakir tu fakir. Tak ada apa kedana. Itu fakirah. Kalau lelaki, kalau perempuan fakirah, kalau perempuan fakir ya, kalau lelaki fakir, kalau perempuan fakirah. Perempuan fakirah, perempuan apa tak ada. Dan ia tukang memakai dan tukang buat pakaian, dan serta anaknya beberapa bagai pakaian, dan menyuruh raja akan perempuan itu bahawa jangan menegah akan seorang hendak melentangkan anaknya tu. Siapa nak bina anak tu jangan ditegah dengan bersekehendaknya. Anak cantik, dan suruh membukakan mukanya dan suruh membawa keliling dengan dia akan segala pekan, bawa ke pekan, bawa ke Ipoh, bawa ke mana? Kuala Lumpur, bawa ke Taman Tausik, tempat-tempat hiburan bawa sana ke pekan, itu pekan lah. Bawa ke pekan. Dan disuruh membukakan mukanya dan suruh membawa keliling dengan dia dengan segala pekan. Maka memperbuat oleh perempuan itu seperti barang yang disuruhnya tu kepada anak perempuan tu, anak raja tu tau, suruhnya. Maka tiada lalu ia atas seorang melainkan tunduk kepalanya kerana malu. Dia masa dulu orang dulu pakai kudra. Bila suruh buka kudra dia malu lah, tunduk kepalanya. Tak ada tengok kata. Kerana malu sangat daripada anak raja. Padahal tiada mengetahui ia akan bahawasanya ia anak raja. Orang lain tak tahu. Maka tiada menilik seseorang kepadanya. Maka tatkala hampir ke rumah bapanya, maka memegang akan dia oleh seseorang. Orang bukan bapa tu, bukan seorang lain memegang anak tu oleh seseorang. Maka dikucuknya akan dia dan pergi ia daripadanya. Lepas kucuk cabut. Bukan tunggu dah. Maka masuk perempuan yang membawa berjalan anak raja itu kepada bapanya. Dan mengkhabar ia kepada bapanya. Dia khabar bapanya. Ada seorang tu datang dia dikucuknya anak tuanku ni ya. Khabar bapanya. Dengan sekian ahwal anak itu. Apa yang berlaku pada anak itu khabar pada bapanya. Maka sujud syukur bapaknya tu akan Allah Ta'ala. Sujud syukur. Anaknya kena kucuk, dia sujud syukur. Ngapa? Tengok. Sujud syukur dia kepada Allah Ta'ala. Ya? Maka sujud syukur bapaknya bagi Allah Ta'ala.
dan berkata ia, Alhamdulillah, tiada jatuh daripada aku ke dalam umurku melainkan sekali kucukku pada satu perempuan. Rupanya raja tu pernah mengkucuk satu perempuan je. Bukan zina, kucuk je. Dia balas pada anaknya. Faham ke cerita ni? Dia mengkucuk orang perempuan, dibalas pula pada anak dia. Kalau dia berzina, dibalas dengan zina lah. Mujur tak zina ya. Maka apa? Melainkan sekali kucukku pada satu perempuan. Maka sesungguhnya telah dibalaskan dengan dia akan dia satu daripada anakku, seorang daripada anakku ya. Itu dah. Demikianlah disebutkan dia dalam kitab Jawahir bagi Syekh Samarkandi. Samarkandi ni orang-orang Uzbekistan ya. Samarkand tu kawasan di Uzbekistan lah. Tengok ada lagi cerita ni. Hikayat Tilawus dan wanita pelacur. Hikayat Tilawus dan wanita pelacur. Apa hikayat? Banyak hikayat ni. Lepas ni ada satu hikayat lain ni. Baik, apa hikayatnya? Adalah seorang perempuan Zaniah. Apa Zaniah? Pelacur sebab tu kalau ada anak jangan buat nama Zaniah. Jangan Zaniah tak boleh. Zainiah tak apa, itu perhiasan. Tapi jangan salah sebut kan. Yang elok namanya apa? Khadijah, Hamidah, itu yang doanya. Jangan saja nak bagi nama-nama terus sebut Zaniah. Jangan. Zaniah tu artinya ahli zina, pelacur. Adalah seorang Zaniah, iaitu pelacur. Sangatlah jahat di Mekah. Pelacur mana yang baik, jahat belakang lah. Maka berkata ia, tiada senang aku hingga aku fitnahkan Tawus al-Yani. Ini orang warak tu. Orang alim. Bukan ulama ya. Kalau seorang apa? Orang alim. Namanya Tawus al-Yamani. Aku fitnahkan dia supaya dia melakukan zina. Dan adalah ia telah yang sangat elok rupanya. Pelacur tu elok benar rupanya. Cantik benar. Maka melentang ia akan dirinya atas lelaki itu pada apa ni tahu tadi ya, melentangkan dia baring pada lelaki tu. Tengok dia orang lelaki senang dia. Mereka dia melentang melentang ia akan dirinya atas lelaki itu beberapa kali. Maka ditolaknya akan dia, lelaki menolak dia. Melantang artinya menggoda lah. Jalan dia gini, apa? Agaknya betul lah ya. Itu menggoda. Lantang lelaki tu tolak dia. Maka ditolaknya akan dia. Maka tiada tertolak hingga ia mencengangkan. Artinya membingungkan dirinya. Tak lalu menolak apa itu. Kemudian pergi lelaki itu kepadanya. Kerana mun digoda ya, dia goda muka lama orang lelaki dia goda muka lama dekat lah, muka lama mula-mula dia lembut lah, dah lembut tertarik lah. Jadi pergi lelaki itu kepadanya akan dan berkata ia baginya, sediakan olehmu bagi diri kamu pada malam ini, aku nak datang nak jumpa kamu. Dan datang engkau kepada aku pada waktu sahur. Waktu sahur, artinya apa? Tengah malam lah. Lepas tengah malam, waktu sahur ya. Pada waktu sahur, aku berjalan, aku kerjakan kehendak kamu. Aku ikut apa kehendaknya. Maka datang ia pada demikian. Kemudian waktu itu, maka berjalanlah ia keduanya hingga sampai kepada makam Ibrahim. Ibrahim dah tak ada lah, yang makam tinggal makam aje lah. Nabi Ibrahim dah tak ada. Tu makam Ibrahim di Mekah tu ada tak makam Ibrahim? Bukan ada jenazah Ibrahim tu. Tapak kaki je ada. Itu kalau di Mekah ya. Sampai kepada makam Ibrahim. Maka berkata ia baginya, di sinilah engkau berguling. Dan engkau
uraikan kain kau. Kamu di sinilah. Telanjang kamu sini. Cakap cerita yang terang ni dengan terang ni kabar apa sini. Telanjang sini katanya. Biar aku kodian kamu katanya. Maka berkata perempuan itu, subhanallah. Pandai apa perempuan? Subhanallah. Kalau orang heran selalu sebut apa? Subhanallah lah. Dia terkejut ni. Takkan suruh aku di sini. Kalau di sini kamu nak berzina dengan aku katanya. Di depan makam Ibrahim. Apa kata perempuan itu? Subhanallah. Tidakkah engkau kamu ni bukan manusia ke? Tidakkah melihat manusia katanya? Kata dia lelaki siapa? Tidakkah melihat manusia katanya ya? Tidakkah melihat akan Baitullah? Kamu tak nampak akan Baitullah depan kamu ni? Subhanallah, subhanahu wa ta'ala, pada tiap-tiap tempat. Ya. Kamu tak nampak ke? Allah hadir aja. Di mana-mana Allah ada. Sanggup kamu melakukan zina ya? Dia kata lelaki itu kepada perempuan tadi ya? Ya, subhanallah. Tidakkah melihat akan Baitullah Baitullah subhanahu wa ta'ala pada tiap-tiap tempat. Maka berkata perempuan itu, bahawasanya aku membesarkan tempat ini. Aku besar di tempat ini tu. Daripada perbuatan itu. Artinya aku tak nak buat depan makam Ibrahim ni. Aku membesarkan tempat ini kerana aku malu dengan makam Ibrahim ni. Dengan depan tempat itu. Kalau tempat lain tak apa. Maka katanya, hai perempuan, tempat ini engkau hebatkan. Kamu hebat tempat ini ya. Dan daripada kemuliaan Allah, kerana Allah kamu nak memuliakan Allah di sini. Dan tempat lain kamu tak ada malu. Dan kebesaran Allah. Maka bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala terlebih besar lagi, terlebih aula bahawa engkau takut akan dia. Bukan di sini aja patut kamu takut, di mana-mana pun Allah nampak. Faham ke ayat ni? Dalam bilik pun Allah nampak, dalam gelap pun Allah nampak. Itu kerana Allah tu keadaannya amat melihat. Innallaha sami'un basir. Allah tu maha mendengar lagi maha melihat. Jadi patutnya kamu takut di mana-mana saja. Bukan mesti di sini aja. Bukan mesti di dekat makam Ibrahim saja. Di mana-mana pun kamu takut dengan Allah. Dia ngabur pada perempuan itu. Jadi abid ni tadi apa? Orang warak ke orang wakrak? Orang warak lah ya. Dia tak mahu melakukan zina. Maka taubatlah perempuan itu. Perempuan itu istighfar. Taubatlah dia ya. Dan meninggal ia akan barang yang ada atasnya daripada kejahatannya tu. Dan jujurnya tu ya. Bukan jujur tu apa? Fujurnya tu. Jadi dia meninggalkan segala kejahatan-kejahatan. Fujur tu fajir. Fajir tu benda-benda jahat. Orang jahat panggil fajir. Fujur tu perbuatan jahat tu. Fujur tu perbuatan jahat. Orang yang melakukan kejahatan dipanggil fajir. Dia tak faham kan? Orang yang zuhud dipanggil zahid. Orang yang menari dipanggil penari. Ya ke dah? Orang yang sakit dipanggil apa? Pesakit. Halimah sedang menyapu sampah. Maka Halimah adalah seorang penyapu. Itu boleh. Tukang sapu. Itu fujur tu perbuatan. Orang yang melakukan perbuatan tu panggil fajir ya. Itu fujur tu. Segala kejahatan tinggalkannya ya. Ditinggalkannya segala kejahatan tu. Meninggal dia lepas tu ya. Dan kejahatannya tu dan fujurnya. Dan sabdanya lagi alaihissalam. Apa kata Nabi? Man zana basirati fatahallaha alaihi fi qabrihi samaniyati abwabin min nari yakhruju min tilkal abwabi aqaribu wa hayyatu ila yaumil qiyamah. Ini amaran dari Rasulnya. Apa kata Rasul? Barang siapa berzina dengan perempuan, kalau dengan perempuan berzina, kalau lelaki dengan lelaki, liwat
Itu yang akan kita baca insyaAllah. Lepas zina nasut lewat. Lelaki dengan lelaki. Terlewat. Ini dengan pembantu zina. Kalau bukan isteri. Kalau dengan isteri bukan zina. Kalau dengan isteri apa? Jima. Jima tu hukumnya harus, boleh. Ada kali yang sunat. Itu jima. Isteri dengan suami itu sunat tu. Ada malam-malam yang sunat. Bagi isteri wajib. Wajib menunaikan permintaan suaminya. Dapat pahala wajib tau. Itu dia. Ini pun apa tu? Barang siapa berzina dengan perempuan, yakni sama ada perempuan itu muslimah atau kafir. Itu berzina tu ya. Sama ada sama-sama Islam ataupun ada orang kafir. Atau sama ada perempuan yang merdeka atau saya zina belaka tu. Nescaya membuka Allah Ta'ala atasnya di dalam kuburnya. Kubur tu dibuka. Dalam kuburnya akan 8 pintu daripada api neraka. Padahal neraka ada berapa? 7. Tapi 8 pintunya. Adalah pintu lain kan? 8 pintu daripada neraka, api neraka. Keluar daripada segala pintu itu beberapa kala. Kala apa? Tahu kala? Kala bukan mata buat. Nyengat. Kala nyengat. Ada pun lagi sengat di kala? Ada, saya ada. Itu kala dunia ya. Memang ada kena anu. Saya pergi satu tempat berdakwah. Malam tu berdakwah lah, kempen tu kempen. Kempen susah kabur lah pati apa. Ya kempen lah. Malam tu ceramah lah. Ketika masjid ini. Lepas tu malam tu tidur dalam masjid. Tidur pada satu masjid. Esok pagi tu nak mandi. Nak mandi cari kain basah, tak jumpa. Cari. Dapat selai kain. Pakai ada kain tu. Bila pakai aja mau disengat di kala. Tanpa hair. Mujur tanpa hair. Kalau dekat hair tu betul. Itu boleh harum ya. Kena sengat tu. 4 hari 4 malam bengkak hanya tu. Punya sakit tu. Sakit tu jangan nyaman sangat. Mujur kena tanpa hair. Kalau lain tanpa hair entahlah. Itu pengalaman saya. Itu kala dunia. Kala akhirat lagi teruk ya. Itu orang berzina tu datang kala menyengatnya ya. Mana kena dia dia datang ke 7 pintu daripada neraka. Kemudian keluar daripada segala pintu itu beberapa kala. Dan ular lagi teruk. Kala dan ular itu untuk orang tak semayang sebenarnya tu. Ya, seksa kubur tu. Didatangkan ular dan kala. Nama pun gerun kita dengarnya. Suja'ul Aqra'. Suja'ul Aqra'. Nama